Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masih lagi dalam bab 1 Matematik tingkatan 4 dan kali ini kita nak tengok apa kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik. So masih ingat lagi kan apa itu A, B dan C? Okay, yang depan ni A sebagai contoh Yang ini A, yang ini B dan yang ini C. Okay. Kita nak tahu hari ini sekiranya A ni berubah, nilai depan A ni berubah, apa yang terjadi kepada graf? Sekiranya B ni berubah, apa yang terjadi kepada graf fungsi kuadratik? Dan sekiranya nilai C ni berubah, apa yang terjadi kepada graf fungsi kuadratik? Baik, sekarang kita lihat yang A lebih besar daripada kosong dahulu. Sekiranya A lebih besar daripada kosong, kita tahu nombornya nombor positif. Sebagai contoh kat sini, okey, X kuasa 2. X kuasa 2 ni nilainya 1 sebenarnya kan. Jadi 1 tu sebenarnya positif. Kita tahu bentuknya, graf tu bentuk senyum. Sekiranya nilai A ni berubah, dia menjadi lebih besar. Contohnya menjadi 3X. Daripada 1X jadi 3X. Sekiranya semakin besar nilai A tu, graf itu akan jadi semakin kuncup. Boleh? Semakin besar dia jadi semakin kuncup. Semakin kecil nombor tu, contohnya yang ini 1x. Dan nilai A tu berubah menjadi 0.5x. 0.5 lebih kecil daripada 1 kan? Jadi semakin kecil nilai A tu, dia punya graf akan jadi semakin lebar, semakin kembang. Boleh? Semakin kecil nombor A, semakin kembang grafnya, semakin besar nilai A, semakin kuncup grafnya. Okey, sekarang kita nak lihat macam mana pula kalau A tu lebih kecil daripada kosong, iaitu nombor negatif. Negatif 1, negatif 2, okey, dan sebagainya. So, di sini contohlah ya, misalnya contoh sahaja. Kalau A ni nilainya negatif 2, kita tahu nombor negatif akan menghasilkan graf bentuk masam. Okey. Jadi bagaimana kalau nilai A tu berubah? Nilai A ni berubah menjadi lebih besar. Okey, contohnya kita kena abaikan negatif ni ya. Negatif ni sebenarnya hanya untuk menentukan bentuknya masam atau senyum sahaja. Kalau tak ada negatif ni, senyum. Kalau ada negatif ni, bentuk graf ni masam. Jadi kita tengok, kalau negatif 2 bentuknya macam ni, sekiranya dia jadi A tu nilainya negatif 3x kuasa 2. Jadi negatif 3, kita abaikan simbol negatif tu, nampak lebih besar daripada 2 kan. So negatif 3 lebih besar daripada 2, dia akan semakin, graf tu akan semakin menguncup. Okey, bagaimana pula jika nilai A tu daripada negatif 2 ni berbanding dengan negatif X sahaja. Negatif X ni sebenarnya nilainya 1. Okey, so 1 lebih kecil daripada 2. Abaikan negatif dia. So, semakin kecil nilai A, semakin lebar graf fungsi kuadratiknya. Sama sahaja seperti yang sebelum ni tadi, sekiranya A tu positif, sama sahaja. Jika nombornya semakin besar, semakin kuncup. Jika nombornya semakin kecil, semakin graf tu akan semakin mengembang. Okey, jika tadi kita tengok kesan perubahan nilai A kan, sekarang kita nak tengok kesan perubahan nilai B pula. Nilai B ni yang di tengah-tengah ni. Okey, apa dia punya kesan terhadap graf? Sebenarnya nilai B ni dia akan menentukan kedudukan paksi simetri tu dekat mana. Okey, mari cikgu ajar. Sekarang ni kita dia ada dua situasi macam tadi juga, macam A juga. Sama ada bila A ni nilainya positif atau A ni nilainya negatif. Sekarang ni kita pergi tengok sekiranya A ni nilainya positif. Okay, sekiranya A ni nilainya positif dan B juga positif lebih pada kosong. Okay, contohnya dekat sini saya bagi katakan fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 5. Okey. So nampak dekat sini A-nya positif, B-nya pun positif. Sekiranya berlaku seperti ini, kita akan dapat
Okey, ini paksi Y, X. Okey, kita akan dapat graf itu, paksi simetrinya akan berada di sebelah kiri. Sini kiri, sini kanan. Dia akan berada di sebelah kiri. Ingat sebelah kiri, sebelah ini kanan. Okey, sekiranya dua-dua positif, nilainya positif. Jadi paksi simetri tu dia akan berada di tengah-tengah. Kan ingat tak kita dah belajar, paksi simetri tu dia memotong graf tu sama banyak dan melalui titik minimum atau titik maksimum. Ingat paksi simetri berada di sebelah kiri. Okey, bagaimana pula jika nilai A ni positif tapi B pula nilainya kurang daripada kosong. Okey, contohnya nilai dia negatif 4. Okey. Jika perkara ini berlaku, awak akan dapat tengok satu positif, satu negatif. Okay, sebenarnya positif ni menentukan dia punya bentuk graf senyum. Okey, kita tahu ini paksi. So dia punya bentuk tu kerana A lebih besar pada kosong, so dia akan bentuk senyum. Dan apabila B ni nilai dia negatif, kita akan nampak graf tu paksi simetrinya berada di sebelah kanan. Okey. Kalau dua-dua sama positif, sebelah kiri. Kalau satu positif, satu negatif, dia akan berada di sebelah kanan paksi. Okey. So sini paksi simetri dia. Dia akan berada di sebelah kanan paksi Y. Ini paksi Y kan? Dia akan berada di sebelah kanan paksi Y. Yang ni berada di sebelah kiri paksi Y. Okey, boleh. Okey, macam mana pula sekiranya B tu nilai dia kosong? Okey. Sekiranya A lebih daripada kosong, positif, tapi B sama dengan kosong. Macam mana tu B sama dengan kosong? Maksudnya dekat sini ni tak ada nilai. Maksudnya Fx sama dengan ni contoh 2x kuasa 2, B tak ada nilai, terus C. Okey, kalau kita jumpa macam ni, dia punya paksi simetri akan potong betul-betul di paksi Y macam ni. Okey, ni paksi Y, ni paksi X. So A ni kosong, kita tahu bentuk dia akan bentuk senyum. Tapi disebabkan B nya ni sama dengan kosong, sifar, so dia akan memotong betul-betul dekat paksinya, dekat tengah-tengah paksi Y ni. Okey, paksi simetrinya betul-betul di tengah-tengah paksi Y. Boleh? Saya ulang sekali lagi. Jika kedua-duanya sama positif, dia akan berada di kiri paksi Y. Sekiranya satu positif, yang A positif, B negatif, dia akan sebelah kanan. Sekiranya B sama dengan kosong, dia akan paksi simetrinya berada betul-betul di tengah-tengah paksi Y. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kalau keadaan A kurang daripada kosong. Kita tahu kalau A kurang daripada kosong, graf tu akan bentuk masam. Okey, ini contoh je lah ya. Kalau A nilainya negatif, kurang daripada kosong, dan B pun nilai dia negatif juga. Okey, dua-dua negatif. Okey, kalau dua-dua negatif, kita tahu nanti paksi simetri tu sama juga macam tadi. Jika dua-dua sama, tadi dua-dua positif kan, ini dua-dua negatif, jadi ini paksi Y, ini paksi X. Jadi dia akan memotong dekat sebelah kiri. Okey, kalau sama dia duduk dekat sebelah kiri paksi X. Paksi Y. Okey, so paksi simetri dia akan berada di sini. Graf tu akan bentuk masam dan dia berada dekat sebelah kiri. Okey, macam mana pula kalau A-nya kurang daripada kosong, negatif, tapi B-nya positif. Okey, positif. Lebih besar daripada kosong, nilai dia 4. Jadi satu negatif, satu positif. Sama juga macam tadi. Jika tak sama, satu positif, satu negatif macam ni, graf tu dia akan, paksi simetrinya akan
berada di sebelah kanan paksi Y. Ni kanan, ni kiri. Okey. So paksi simetrinya ada di sini. Boleh? Sekarang kita pergi ke sekiranya A kecil pada kosong, nilai dia negatif, tapi B-nya sama dengan kosong. Sebagai contoh, fx sama dengan negatif 2x kuasa 2, B-nya kosong, tak ada sifar, tambah 5. Jadi sama juga macam tadi, cuma bentuknya saja. Kerana dia kurang daripada kosong, bentuknya masam, dan B-nya kosong, dia akan lalu betul-betul dekat paksi Y. Bentuknya macam tu. Jadi paksi simetrinya betul-betul berada di tengah-tengah paksi Y. Okey, sekarang kita nak tengok kesan perubahan nilai C. C tu yang belakang sekali ni. Okey, sebenarnya C ni dia menentukan dekat mana kedudukan pintasan Y. Dekat mana graf tu memintas pada paksi Y. Okey, sebagai contoh, kalau A-nya positif lebih besar pada kosong, kita tahu graf tu akan berbentuk senyum. Okey, dia akan bentuk senyum kan? Jadi contohnya, sekiranya C-nya nilai adalah 5. So di sini 5 kan? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Katakan di sini 5. So dia akan pintas dekat 5 ni. Okey, dia akan pintas dekat 5. Contoh ya. Okey. Kalaulah nilai dia negatif, katakanlah C ni negatif 2. Okey. Ni paksi Y. Sini paksi X. Okey. So katakanlah dalam sama situasi yang sama, A lebih besar pada kosong, jadi bentuk dia senyum. Katakanlah di sini negatif 2. Jadi dia akan pintas dekat sini. Okey. Di mana dia pintas pada paksi Y. Boleh? Okey, macam mana kalau A tu lebih kecil daripada kosong? Okey, sekarang ni kalau A lebih kecil daripada kosong, negatif. Kalau negatif kita tahu graf tu bentuk masam. Sebagai contoh macam ni A tu negatif dan C ni nilai dia 4. Jadi pada paksi Y dia akan pintas pada nilai C ni sebenarnya menentukan dia pintas dekat mana. Okey. Jadi dia mungkin pintas dekat, katakan sini 4. So dia akan pintas pada 4. Okey. Katakanlah kalau nilai ni negatif 1. Di sini negatif 1. So dia akan pintas dekat negatif 1. Okey. Sebenarnya C ni menentukan di mana graf fungsi kuadratik ni pintas pada paksi Y. Okey, bagi nilai C akan ada soalan yang minta anda menghitung nilai C. Okey, ini contoh soalan Fungsi kuadratik fx, x kuasa 2 tolak 3x tambah C melalui titik A. Okey, dia akan bagi satu titik, kemudian dia suruh anda hitung apa nilai C ni sebenarnya. Jadi senang saja, kita masukkan sahaja. Kita tahu yang depan ni X, yang belakang ni Y. Fx ni sebenarnya ni Y kan? Kita sudah tahu sebelum ni daripada menengah rendah lagi. Okay, Fx ni sebenarnya nilainya Y. Jadi di mana Fx ni kita letak nilai Y, dan di mana yang ada X ni kita masukkan nilai X. Okey, jom kita cuba. Masukkan, kita gantikan di tempat Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3x tambah C. Okey, di Fx ni kita masukkan nilai Y 3 sama dengan nilai untuk X kuasa 2 ni adalah negatif 1. Okey, negatif 1 ni kuasa 2 tolak 3 X ni negatif 1 tambah C. So senang saja ambil kalkulator, hitungkan yang ni, akan dapat 4 tambah C. So sekarang ni kita nak C sahaja kan, jadi kita hantar 4 ni ke depan, ke sebelah. So sini positif datang ke sini, jadi negatif 3 tolak 4 sama dengan C. So nilai C sebenarnya adalah negatif
Okey. Okey, lagi satu situasi kita akan jumpa soalan yang macam ni. Okey, diberi dua graf fungsi kuadratik. Ada dua ya, satu yang warna purple. Ini dia punya fungsi fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4 dan lagi satu grafnya gx sama dengan px kuasa 2 tolak 4. Okey, soalannya tanya dia nak dua perkara. Satu, dia nak tahu dia nak tahu julat bagi nilai P. Okay, dia nak tahu julat bagi nilai P. P tu mana? Yang ni. Okey, yang ni. Okay, dia nak tahu berapa agak-agaknya nilai P ni. Nilai A. Ni A kan? AX kuasa 2. Okay, so pertama sekali kita tengok yang atas. Graf yang atas ni. Graf yang ada satu lagi ni. A dia berapa nilai? Okey, A ni nilainya 3. Dan A ni lebih kuncup daripada yang ni. So, kita tahu kalau kuncup nilainya besar. Kalau kembang nilainya kecil. So, kita tahu P ni mesti nilai dia lebih kecil daripada 3 sebab dia lagi kembang. Okay, so benda itu satu benda yang kita tahu. P ni mestilah kurang daripada 3 sebab graf dia lagi kembang daripada 3. Okay. Kemudian kita tengok pula lagi satu bentuk dia. Bentuk ni bentuk senyum kan? Okay. So kalau bentuk senyum tu kita tahu bahawa A ni kalau bentuk senyum syarat dia apa? A lebih besar daripada kosong. Okay. A tu positif. Okay. Barulah bentuknya senyum macam ni. So kita tahu bahawa nilai P ni sebenarnya adalah lebih besar daripada kosong. Okey. So inilah dia punya julat bagi nilai P. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.